Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada kamalillah wa kabayalihi bi kamalih. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meletakkan kegembiraan dibalikkan dengan beberapa peristiwa yang telah pun dizahirkan, yang telah diatur oleh para ulama, yang mana terdahulu daripada kita akan lebih fahamnya mereka bagaimana menzahirkan kegembiraan untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahagian yang kedua, di dalam menceritakan tentang bagaimana terkaitnya seseorang yang akan diletakkan keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah meletakkan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang meletakkan taatnya kepada Rasul akan taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang bagaimana diletakkan hubungannya, iaitu Allah Azza wa Jalla akan taatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan isyarat yang lebih mudah untuk difahami. Seseorang yang kalau ikut taatnya dengan Rasulullah apa semua perkara, itulah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja yang disampaikan oleh Rasulullah, apa sahaja yang dilakukan oleh Rasulullah, apa sahaja yang dibuktikan dalam perbuatannya Rasulullah, taat itu menggambarkan dengan taat seseorang, taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang taat tidak akan, terkadang akan terkeluar daripada ikutnya dengan Rasulullah. Seorang lelaki yang bernama Abdullah bin Ubay ibn Salul, seorang munafik yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengetahui akan hal sifatnya munafik, yang mana Nabi tahu yang Abdullah ibn Ubay ibn Salul itu adalah seorang munafik, sehingga Allah turunkan ayat Al-Quran, yaitu ketika mana Abdullah bin Ubay ibn Salul ingin buat satu masjid yang namanya Masjid Dirar. Allah mengatakan walladzi natakhadhu masjidan diraran, dalam Masjid Dirar itu ada wa kufra, kekufuran kepada Allah, wa tafriqa, yaitu dan juga pemisah ataupun orang yang akan memisahkan sesama orang Islam, wa tafriqan bainal mu'minin, wa irsada, dan juga adalah masjid yang dibuat untuk memerangi kepada Allah dan Rasulnya, yaitu masjid yang dibuat oleh Abdullah bin Ubay ibn Salul, seorang Islam yang mana mengucapkan kalimah syahadah, tapi seorang munafik yang telah pun Allah zahirkan kepada Rasulullah, yang mana waktu itu Abdullah bin Ubay mengatakan, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, ini masjid aku dah buat, engkau datang untuk dapatkan berkat, untuk supaya kami dapatkan berkat daripada engkau. Nabi SAW mengatakan, nanti balik daripada peperangan aku singgah kepada masjid engkau, iaitu dinamakan dengan Masjid Dirar. Satu-satunya masjid yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bukan sekadar runtuhkan, tetapi bakar kayu-kayunya. Karena apa yang ada dalam masjid tersebut? 3 perkara. Yang pertama, kekufuran kepada Allah. Yang kedua, pemisah ataupun pemecah belah kepada umat. Yang ketiga adalah masjid yang ada dalamnya adalah dituju ataupun dibuat untuk memerangi kepada Allah dan memerangi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada perbuatan seorang munafik yang pada waktu tersebut taat dengan Rasulullah, taat dengan Rasulullah, ikut kalau Nabi nak suruh buat, dia buat apa saja Nabi, Nabi kalau Nabi salat akan taat untuk belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tak mampu untuk peringkat yang ketiga yang namanya ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka taat adalah dengan mengikut ataupun melakukan perbuatan yang didatangkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya ringkaskan dalam bab taat ini untuk kita faham apa makna taat, dan ada 2 peristiwa yang sangat besar dalam taat kepada Rasulullah melalui percakapannya sahaja. Kalau diceritakan dalam bab taat kepada Rasulullah itu terlalu luas kepada perbahatan, tapi ambil daripada 2 kisah supaya kita ambil manfaat bagaimana nilai taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dengan taat adalah mengambil ataupun mengambil kepada semua yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah tanpa ragu, walaupun tak faham apa yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wardahu karramallahu wajhahu alaihi salam, dikatakan kalaulah agama ini dengan akal, pasti khuf yang dipakai oleh Rasulullah akan disapu pada tapak kakinya. Tapi orang yang kalau pakai khuf akan diambil wudu, sapunya di atasnya. Ya, ini agama bukan dengan akal fikiran. Agama bukan dengan hawa nafsu. Agama bukan dengan firasat semata. Tapi ia datang daripada Rasulullah dan dibawakan oleh para sahabat dan akhirnya sampai kepada kita adalah melalui kepada jalan para alim ulama yang pastinya yang telah sampaikan ilmu agama kepada kita adalah min ali baitin Nabi SAW, iaitu di kalangan para habaib. Perdana Menteri pertama Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj, penasihatnya adalah daripada Yaman, iaitu Habib Ahmad Al-Attas. Antara mufti kita yang pertama, mufti yang kedua, mufti yang keempat, mufti yang keenam, mufti yang ke-8 daripada negeri Johor, semua adalah daripada kalangan habaib min ali baitin Nabi SAW. Datang zaman sekarang, orang ajak untuk bermusuh dengan ahli baitin Nabi SAW, yang mana Nabi kata, ajarlah kepada anak-anak engkau 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiikum, sayang kepada Nabi kamu. Yang kedua, iaitu sayang kepada ahli keluarga aku, kata Nabi SAW. Yang dikatakan dengan akidah Syiah, khalas, kita tahu dan yakin itu adalah sesat. Tapi adakah orang yang nama habaib semua disyiahkan pada waktu ini? Maka kalaulah habaib itu datang daripada Syiah, negeri Johor akan jadi negeri pertama, adalah negeri yang menganut agama Syiah. Malaysia adalah negara pertama yang akan mendapatkan anutan kepada Syiah, kerana penasihat Tengku Abdul Rahman, penasihat Tengku Abdul Razak adalah datang daripada kalangan habaib pada waktu tersebut. Maka muslimin muslimat hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, taat adalah sesuatu yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilakukan, diambil, dilaksanakan dengan satu syarat, iaitu apa? Tidak meragui apa yang dibawakan oleh Rasulullah, dan bahkan dibuat walaupun tak faham perkara tersebut. Ya, ini kalau Allah mengatakan jangan kamu makan harta riba, orang yang makan riba itu berperang dengan Allah. Kita jangan terus buat, kita terus jangan tinggalkan terus perkara riba walaupun tak faham. Ini kan duit sekarang dapatkan upah sahaja walhasil atau seumpamanya. Maka buat taat pada Rasulullah adalah dengan taat yang kita lakukan walaupun kita tak faham perkara tersebut akan berlaku. Dan dalam kisah yang kita akan ceritakan, kesan seseorang yang tak, ya ini bukan meragukan taat dengan Rasulullah, tapi untuk ingatkan kalau Rasulullah SAW lupa atas permintaannya. Kisah yang pertama, yaitu kisah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda. Ringkasan ceritanya, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam keadaan haus yang sangat, yaitu lapar, yang dalam keadaan memerlukan makanan ataupun minuman pada waktu tersebut. Keluar bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Hurairah memberikan satu isyarat. Kata Sayyidina Abu Bakar, oh kalau begitu nak jumpa dengan Rasulullah, silakan. Kata Sayyidina Abu Hurairah, takkan Sayyidina Abu Bakar tak faham bahasa aku ini? Ya, ini memberikan satu kiasan nak bagi tahu yang dia sedang lapar. Sampai Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun sama juga, diberikan penceritaan sekian-sekian. Kata Sayyidina Umar, kalau begitu kamu nak jumpa dengan Rasulullah, silakan. Kata Sayyidina Abu Hurairah, 2 orang sahabat agung ini adalah orang yang sebenarnya paling paham dengan bahasa sahabatnya, kerana mereka lebih paham bahasa Rasulullah SAW. Tapi akhirnya nak mengatakan 3 orang sahabat ini dalam keadaan lapar yang teramat, ya ini tidak mampu untuk membantu kepada saudaranya yang lain. Sampai jumpa dengan Rasulullah. Kata dia, ya Rasulullah, sesungguhnya aku dalam keadaan lapar. Kata Nabi SAW, aku ada 1 gelas susu. Ketika mana dia ambil susu tadi, kata di dalam satu riwayat mengatakan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam keadaan seronok sebab akan dapat minum susu. Ketika mana dalam keadaan dapatnya cawan tadi, kata Rasulullah, wahai Abu Hurairah, kamu keluar daripada rumah aku, panggil ashabus suffah, yang pada waktu tersebut dalam riwayat ada lebih kurang 70 hingga 300 orang. Kata Nabi, kamu akan minum setelah mana mereka minum daripada susu ini. Subhanallah. Dalam keadaan satu cawan, logikal akalnya kepada kita waktu tersebut, apa akan kita fikirkan? Mustahil untuk dapat susu daripada pemberian cawan yang Nabi tunjukkan, dalam keadaan telah pun diberikan habis semua minuman pada waktu tersebut kepada ashabus suffah. Orang yang taat dengan Rasulullah sebagaimana Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Iaitu dalam keadaan dikatakan bahawa ketika mana Nabi SAW suruh kepada Sayyidina Abu Hurairah panggil Ashabus Suffah, kata Sayyidina Abu Hurairah, labbaika ya Rasulullah, aku akan panggil ya Rasulullah. Tidak dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau semua engkau panggil mana cukup untuk aku minum. Tidak diperkatakan, ya Rasulullah, semua ni engkau panggil, aku yang minta dulu air ni kenapa engkau tak berikan kepada aku. Diletakkan tangan di hadapan Rasulullah, dipanggil semua Ashabus Suffah. Nabi suruh masuk 10 orang, 10 orang, diperhatikan oleh Sayyidina Abu Hurairah kepada Rasulullah SAW, yang mana waktu itu Rasulullah setiap kali orang datang diberikan minuman pada waktu tersebut. Kata Sayyidina Abu Hurairah, wallahi tidak pernah aku tengok air yang tidak berkurangan sehingga semua Ashabus Suffah minum dengan puas dan kenyangnya, kerana minuman daripada Nabi Muhammad SAW ditunjukkan oleh Allah kepada Sayyidina Abu Hurairah akan taatnya dengan Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Hurairah akhirnya diberikan minuman oleh Rasulullah. Kata Nabi, kamu minum. Sayyidina Abu Hurairah minum lagi. Kemudian disuruh minum lagi dan lagi. Kata Sayyidina Abu Hurairah, ya Rasulullah, ikfi, iaitu cukup. Aku telah isba', iaitu terlalu kenyang ya Rasulullah. Sehingga kata Sayyidina Abu Hurairah, minuman susu yang diberi Rasulullah itu aku minum dengan cawan yang sama setelah diminum oleh Ashabus Suffah. Pada waktu tersebut hampir terkeluar, ya ini ingin termuntah kerana terlalu banyaknya aku dapat minum daripada cawannya Rasulullah SAW. Pada waktu tersebut akhirnya Nabi minum, dan saat mana Nabi minum itulah baru air yang ada dalam gelas tadi dihabiskan ataupun diizinkan oleh Allah untuk habis pada waktu tersebut. Maka muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, ini jalan taat yang apa sahaja dibuat oleh Nabi SAW diikuti, diambil, walaupun nampak tak logik perkara tersebut, tetapi mendatangkan manfaat pada waktu tersebut. Seorang al-sahabah ketika mana datang kepada Rasulullah dalam peperangan, diambil pedangnya yang patah, jumpa dengan Rasulullah, ya Rasulullah, pedang aku patah, macam mana aku nak pergi perang? Kata sahabat ini, aku nampak Rasulullah yang sedang duduk istirahat. Nabi menggerak-gerakkan tangannya dan kemudian capai satu ranting. Kata sahabat tadi, Nabi ambil ranting tadi dan kemudian diberikan kepada aku. Kata Nabi, sekarang engkau pergi perang. Sahabat yang tadi ambil ranting tanpa gunakan akal kerana datang dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, ini diambil ranting tadi dan kemudian terus pergi perang. Yakin dengan taatnya Rasulullah percakapannya, Allah tahawil, iaitu menukarkan ke ranting tadi menjadi pedang. Dan sahabat tadi mengatakan, pedang aku lebih tajam daripada semua pedang para sahabat, kerana pedang yang telah ditukarkan oleh Allah akan pemberian pedangnya Rasulullah SAW. Tidak ditanya, ya Rasulullah, aku nak pergi perang, macam mana engkau bagi aku ranting? Tidak ditanya, ya Rasulullah, engkau ni macam mana akal fikirannya, bagi aku ranting, aku nak pergi perang? Tidak, diambil terus kepada Rasulullah, terus yakin taat dengan Rasulullah, diambil dan terus di situ ditukarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ranting menjadi pedang pada waktu tersebut. Tuan-tuan, di zaman kita apa berlaku? Hari ini ramai orang pertikaikan akan terkait dengan hubungan dengan Rasulullah. Apa sahaja yang datang dengan Rasulullah dimintakan dengan dalil yang sahih. Apa sahaja yang dibawakan oleh para ulama akan diminta untuk apa? Hujjah. Selagi tak jumpa dengan sahih, jangan buat. Sedangkan itu mungkin perbuatan ulama para sahabat radhiyallahu anhum, yang mana walaupun ketika mana disebutkan satu hari Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu sedang makan ayam pada waktu tersebut. Sahabat yang lalu mengatakan, wallahi aku takkan makan ayam. Aku takkan makan ayam kerana aku tahu ayam itu dalam keadaan makannya pelik-pelik dan penuh kekotoran. Kata Abu Musa Al-Ash'ari apa dia? Mari ke sini, disebutkan udunu, kamu datang sini, kamu kena makan ayam kerana Nabi SAW juga makan ayam. Ini nak menunjukkan bagaimana murabbi yang meletakkan kalau apa sahaja terkait dengan Rasulullah diambil, dicontohi, diikuti. Kerana di zaman kita hari ini dengan zaman fitnah yang sangat luar biasa. Kalau dalam bab Rasulullah sahaja dalilnya adalah cukup penuh untuk kita ikuti. Tapi bagaimana dalil untuk sambut hari jadi? Bagaimana dalil untuk sambut anniversary? Bagaimana dalil untuk datang kepada orang yang lain? Apa sahaja yang kita buat perlukan dalil juga. Tapi kalau dalam bab Rasulullah SAW, orang zaman sekarang sangat-sangat untuk meletakkan jauh hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Maka sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat, kena banyak belajar untuk kenal Rasulullah. Kena banyak belajar untuk tahu bagaimana para ulama kaitkan hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Nanti kalau ada bab Syawal nanti panjang lagi ceritanya, tak apa, kita hold dari situ saja. Maka dalam bab yang terkait dengan
bagaimana yang saya nak kaitkan tadi maknanya tentang bagaimana taat berlaku kepada seorang as-sahabah yang Nabi gelarkannya sebagai amnul ummah, iaitu apa antara kata Nabi SAW, setiap umat ada aminnya, iaitu orang yang paling amanah, dan umat aku orang yang paling amanah adalah Abu Ubaidah al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu arda. Sayyidina Abu Ubaidah adalah ahadun mubasyirin fil jannah, salah seorang yang akan dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan nak ditunjukkan salah seorang syurga yang wajib akan dapatkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, satu ketika jemput Rasulullah hadir dalam rumahnya. Ketika mana sampai di hadapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu itu dikatakan aku menyembelih seekor kambing, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suka ad-dhira', yakni kaki kambing bahagian hadapan yang belah kanan. Ya, ini kata Sayyidina Abu Ubaidah al-Jarrah radhiyallahu an, diambil kaki kambing tadi disiapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu tersebut Nabi makan habis, sampai habis. Kata Nabi, engkau ada lagi? Maka Sayyidina Abu Ubaidah pun ambil lagi. Diberikan yang kedua, iaitu belah kirinya pula. Kemudian kata Nabi SAW, ambil lagi, ambil kaki di bahagian belakang pula. Kata Nabi SAW, dikatakan dua. Kemudian Nabi mengatakan, ambil lagi. Sayyidina Abu Ubaidah al-Jarrah keluar masuk ke dalam dapurnya. Kemudian patah balik jumpa dengan Rasulullah SAW. Dikatakan, ya Rasulullah, mungkin engkau terlupa yang aku masak hari ini adalah seekor kambing sahaja. Engkau dah makan dua, kalau engkau minta lagi nanti ya Rasulullah, pasti sudah habis apa yang kau minta. Pertanyaan sahabat tadi bukan meragukan Nabi SAW, bukan menafikan permintaan Nabi, bukan menidakkan permintaan Nabi, bukan memperendahkan permintaan Nabi, tapi keluarnya daripada dapur semula nak bagi tahu, ya Rasulullah, aku masak seekor. Ya, ini kalau engkau minta lagi pasti dah habis. Apa jawaban Nabi SAW? Kata Nabi, engkau kalau pergi ke dapur tadi dan engkau tidak mengingkari perkataan aku, ya ini nak disebutkan oleh Rasulullah mengingkari, ya ini dia menafikan percakapan Rasulullah. Kata Nabi, kalau engkau pergi ke dapur tadi tanpa engkau cakap apa-apa, engkau akan dapat lagi dan lagi, lagi dan lagi, sampailah aku mengatakan berhenti pada waktu tersebut. Ini nak menunjukkan Allah menzahirkan akan taatnya sahabat dengan Rasulullah, walaupun antara sahabat yang telah dijaminkan syurga. Allah beri pengajaran kepada kita, yaitu dalam bab taat kepada Rasulullah diambil, walaupun dalam keadaan perkara tersebut tidak logik dengan akalnya pada waktu tersebut. Jadi muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kegembiraan diiring dengan ketaatan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhirnya, dan ketaatan itu adalah lambang yang tertinggi yang disebutkan dengan ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tutup pertemuan kita pada malam ini dengan bawakan kisah bagaimana yang dinilaikan dengan iman luar biasanya sahabat radhiyallahu anhum ajma'in kepada junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam melihat kepada ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimulakan dengan seorang as-sahabah yang bernama Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda. Sayyidina Anas khadamnya Rasulullah. Sayyidina Anas bin Malik penyimpan kepada barang-barang peninggalan Rasulullah yang banyak. Rambut Rasulullah padanya, jubah Rasulullah padanya, dan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dipegang oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda. Sayyidina Anas ketika mana dalam keadaan, satu riwayat dikatakan bahawa aku nampak waktu itu Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu memberikan Nabi SAW makan, dan waktu Nabi SAW nak makan, Nabi mencari-cari lauknya, dan akhirnya aku nampak Nabi SAW mengambil labu. Yang pada waktu itu kata Sayyidina Anas bin Malik, wallahi demi Allah dan Rasulnya, mulai hari ini walaupun aku tak suka makanan labu, tapi oleh sebab aku nampak Nabi SAW makan labu, aku akan sayang dan aku akan makan labu, kerana makan itu adalah makanan Nabi SAW. Ketika mana Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang mana pada waktu tersebut setelah kewafatan Nabi SAW, yang mana kalau nak masuk ke Mekah, para sahabat yang lain akan lalu jalan yang biasa, tapi Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma akan lalu jalan yang lain. Sangat lalu jalan yang lain akan dipusing dua kali tempat tersebut. Yang as-sahabah tengok perbuatannya Sayyidina Abdullah bin Umar,
pelik sebab pusingan itu dibuat tanpa ada apa-apa sebab, ya ini tak ada apa pusingan pun, tak ada pokok pun, yang dia hanya pusing 2 kali. Maka mereka bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, wahai Abdullah, apa yang kau buat kalau nak masuk Mekah mesti kau pusing 2 kali? Kata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, aku dalam keadaan pernah bermusafir dengan Rasulullah, sangat mana aku lalu di sini, Rasulullah pergi ke sini, dan Rasulullah pusing 2 kali. Waktu tersebut, kata Sayyidina Abdullah bin Umar, aku tahu yang Nabi nak cari tempat untuk menunaikan hajatnya, sama ada buang air kecil ataupun buang air besar. Pada waktu tersebut aku nampak Nabi pusing 2 kali. Wallahi aku nak tengok perbuatan Nabi kalau nak masuk Mekah di situ, aku juga pusing 2 kali kerana ittiba'un Nabi SAW. Tuan-tuan, hanya kerana perbuatan Nabi, yang Nabi nak cari apa? Tempat untuk buang air besar ataupun buang air kecil, tetapi diikut oleh perbuatannya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian kisah yang lain, seorang sahabat yang kerdil, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arda, satu hari berjalan di bawah satu pokok. Kemudian waktu tersebut dia lalu pokok tadi, kemudian dia tunduk. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dicetakkan dalam kitab Hayatus Sahabah yang dikarang oleh Syekh Yusuf Al-Kandahlawi hafizahullah. Beliau mengatakan bahawa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini kalau berjalan, pedangnya itu akan melirit sampai ke tanah. Ya, ini terlalu rendahnya orangnya. Kalau sahabat lain berdiri duduk, dia akan sama dengan tinggi berdirinya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sangat mana Nabi perintahkan Abdullah bin Mas'ud, yang kerdilnya orangnya, waktu Abu Jahal dibunuh oleh 2 orang, Sayyidina Mu'adz dan Muawiyah. Waktu itu kata Sayyidina Rasulullah SAW, yang akan pergi tengok adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Jumpa dengan Abu Jahal, yang waktu tersebut terpaksa naik atas dadanya Abu Jahal. Waktu tersebut kerana besarnya badan Abu Jahal. Dan Nabi mengatakan kalau bukti dia dah mati, bawa kepalanya. Abdullah bin Mas'ud tak boleh nak bawa kepala Abu Jahal kerana besarnya kepala Abu Jahal sama dengan badannya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pada waktu tersebut. Dia ambil telinga, nak digambarkan betapa kerdilnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arda. Pada waktu tersebut lalu bawah satu pokok, ditunduk pokok tersebut. As-sahabah yang lain mengatakan, wahai Abdullah, kamu kalau lalu tak perlu tunduk pun kau akan lepas kepada ranting kayu tersebut. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku pernah bermusafir dengan Rasulullah, yang mana Nabi SAW lalu di pokok ini dan Nabi tunduk. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, aku tunduk kerana mengikut perbuatannya Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, yang kita buat hari ini nak ikut Nabi hanya 1/10 daripada 10 yang ada hari ini dengan perbuatannya sahabat radhiyallahu anhum. Kalaulah kita mengatakan hari ini perbuatan kita syirik, sahabat lebih syirik daripada perbuatan kita yang ada pada hari ini. Kalaulah kita merasakan bahawa kita hari ini merasakan melampau, sahabat lebih melampau daripada perbuatan kita. Karena Ummu Aiman disebutkan dalam kitab Sirru A'lam An-Nubala Imam Az-Zahabi yang mengatakan minum air kencingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Zubair bin Al-Awwam minum darah bekamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita memandang Rasulullah dengan pandangan Rasulullah sama macam kita? Pandang Rasulullah mengatakan, ini Muhammad sama macam manusia biasa saja, tidak ada kelebihan. Jangan dipandang Nabi dengan pandangan kita. Hatta Allah mengatakan, jangan kamu panggil panggilan Rasulullah dengan panggilan yang sama macam kamu. Kalau panggilan pun jangan disamakan, takkan badan manusia yang namanya Rasulullah yang mulia sama dengan manusia yang badannya macam kita. Jadi muslimin muslimat hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penutup dalam bab perbahasan ini ittiba'. Itu beberapa contoh, banyak lagi contoh yang sahabat menjadi ittiba', iaitu ikut Nabi, iaitu menafikan kepada sifatnya, bab makan peribadinya tetapi ikut makannya Rasulullah, perjalanan haknya tapi ikut perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan penutup tingkatan tertinggi setelah mana bergembira diletakkan dengan taat dan akhirnya ittiba'. Allah mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Rasulullah, kalau betul engkau sayang kepada Allah, fattabi'uni, ikutlah aku, kata Allah kepada Nabi SAW, disampaikan kepada umatnya, ikutlah Rasulullah, kamu akan dapat pertama keampunan daripada Allah, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni yuhibbukumullah, kamu akan dapat sayang daripada Allah. Kaitkan hubungan dengan Nabi, sayang Allah akan sampai. Kait hubungan dengan Nabi, keampunan daripada Allah akan kita dapatkan. Maka hubungan atau apa sahaja perbuatan yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW, ambillah dengan 5 ilmu pertama dan utama.
berkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama dengan ilmu syama'il, iaitu ilmu tubuh jasad dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ilmu dalail, mengetahui sesiapa, mengetahui dalil-dalil, hujah-hujah yang terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ilmu khasais, iaitu tahu akan apa khususiatnya Rasulullah. Yang keempat adalah ilmu nubuwah, kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima ilmu sirah, iaitu mengetahui akan perjalanan daripada awal hingga wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada ilmu lima ini dalam kehidupan manusia, akan zahirnya sayang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagai terakhir dan penutupnya, tuan-tuan, satu hari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berjumpa dengan Sayyidatina Ummul Mukminin radhiyallahu anha waktu itu setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Anas bin Malik, waktu aku sampai nak cari pada isteri-isterinya baginda Rasulullah SAW, sampai di satu rumah, saya tak pasti sama ada rumah Sayyidatina Aisyah ataupun Sayyidatina Safiyah, antara dua ini. Walhasil, kata Sayyidina Anas, dia pergi jumpa dengan rumah istrinya Rasulullah SAW, Ummul Mukminin. Sampai di rumah tadi, kata Sayyidina Anas, wahai Ummul Mukminin, ada tak barang peninggalan Rasulullah yang engkau simpan, engkau keluarkan dan beri kepada aku untuk aku hilangkan rindu aku dengan Nabi SAW. Barang peninggalan Rasulullah diambil oleh Sayyidina Anas untuk menghilangkan rindu dengan Rasulullah SAW. Akhirnya Ummul Mukminin masuk ke dalam rumah dan keluar, dibawakan sebentuk cermin. Pada waktu keluarnya sebentuk cermin tadi, Sayyidina Anas bin Malik ambil cermin tadi dan kemudian terperanjat Sayyidina Anas bin Malik. Kata Sayyidina Ummul Mukminin pada waktu tersebut, dikatakan, wahai Anas, engkau terkejut? Kata Sayyidina Anas, wahai Ummul Mukminin, bagaimana mungkin aku tak terkejut? Kata Sayyidina Anas, ketika mana aku pegang cermin ini, ada wajahnya Nabi Muhammad SAW. Kata Ummul Mukminin, wahai Anas, saat mana Rasulullah SAW wafat, cermin ini tak mampu untuk terima wajah orang lain, setelah mana mereka telah pun menatap wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Cermin tahu hargainya Rasulullah, batu tahu hargainya Rasulullah, pokok menghormati Rasulullah, semua makhluk meletakkan kenalnya Rasulullah. Tuan-tuan, alangkah malangnya kita jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tak pernah pun kenal, bahkan tak pernah berterima kasih dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada malam ini. Terima kasih kepada pihak Jawatan Kuasa Surau, Al-Hakim Taman Mawar Fasa 5 atas jemputan yang diberikan, atas sangka baik kalian kepada saya, dan terima kasih kepada semua yang hadir, ayahanda bonda. Saya datang bukan mengajar, saya datang bukan untuk mendidik, kerana tuan-tuan muslimin muslimat lebih awal amal ibadatnya berbanding dengan saya dan bahkan lebih baik daripada diri saya. Tapi hadirnya saya atas sangkaan baik dan hadirnya saya atas perkongsian. Mudah-mudahan tuan-tuan kenal saya, tuan-tuan kenal akan saya pada hari kiamat, yang kalau andai saya tergelincir ke neraka, tuan-tuan yang akan tarik saya ke dalam syurga. Mana sahaja kebaikan-kebaikan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sesuatu nama yang paling agung untuk kita puji melainkan Allah dan juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang keluar daripada lidah saya bukan kehebatan, bukan kemuliaan, bukan keagungan, melainkan Allah menzahirkan untuk kita agungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf salah silap, terlanjur kata terkasar bahasa silap bicara, dan kalau di hadapan saya ada para alim ulama, para asatidzah, tuan-tuan guru, ada silap bicara saya, mohon teguran bersama. Mudah-mudahan ada manfaat bagi orang yang beriman. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, Allah lapangkan urusan dunia akhirat kita, Allah ampunkan dosa kedua ibu bapa kita, Allah jadikan ibu bapa kita adalah antara jalan dapatnya syurganya Allah Subhanahu wa taala. Yang masih hidup Allah panjangkan umurnya dengan ketaatan dan kebaikan, yang telah meninggal dunia Allah lapangkan kuburnya dan dijadikan kuburnya taman-taman syurga ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kefahaman ilmu agama kepada kita, Allah hantarkan di tempat kita para alim ulama dan para awliya-Nya Allah, untuk sama-sama kenal kepada Allah, sama-sama kenal kepada Rasulullah. Mudah-mudahan Allah letakkan dalam hati kita adalah hati yang bertadarru', sentiasa tawadhu', dan meletakkan rendah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang kenal kepada Allah, hati yang cinta kepada Allah, hati yang rindu kepada Allah, hati yang semuanya akan dibalikkan dengan perbuatannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan surau ini adalah surau yang barakah, surau yang sentiasa penuh
naungan rahmat Allah. Mereka yang hadir dalamnya menemui ketenangan, orang yang hadir dalamnya menemui keamanan, orang yang hadir dalamnya akan menambahkan kekuatan silaturahim, akan bertambah kasih sayang antara saudara-saudaranya, akan bertambah akan keinginan untuk mengambil berat akan saudara-saudaranya. Mudah-mudahan surau ini akan dijadikan saksi dan paksi pada hari kiamat untuk orang yang mengimarahkannya. Mudah-mudahan kita yang mengimarahkan Allah akan jadikan hati kita hati yang bertakwa, hati yang akan dipandu dengan taufik dan hidayah, hati yang akan dibimbing dengan bimbingan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi baraka wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan mereka yang hadir pada malam ini dengan ganjaran syurganya Allah, ganjaran syurganya Allah, ganjaran syurganya Allah, dan Allah muliakan kepada jawatan kuasa yang melaksanakan tuntutan untuk memuliakan Rasulullah. Mudah-mudahan kita juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir pada malam ini juga akan dapatkan kemuliaan daripada Allah, akan kemuliaannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Allahumma alimna ma yanfa'na wanfa'na ma 'allamtana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mohon maaf ambil masa yang lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.